Sekarang kita lihat bagaimana hubungan seorang Muslim dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi melahirkan syakhsiah Islamiah yang betul. Manakala hubungan seorang Muslim dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak jelas, tidak betul, tidak sempurna, maka dengan sendirinya akan merusakkan syakhsiah seorang Muslim itu sendiri ataupun seorang Muslimah itu sendiri. Di sinilah apa dia kata dari segi asas ataupun pokok pembentukan ataupun asas melahirkan syakhsiah Muslim itu. Mana tentukan dahulu hubungan seorang Muslim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya hubungan seorang Muslim dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak jelas, ya tidak sempurna, tidak lengkap, maka akan rusaklah syakhsiah seorang Muslim itu. Sebab itu orang kafir dari awal-awal lagi kita tolak. Orang kafir macam mana baik sekalipun kita tidak iktiraf sebagai dia bersyakhsiah dengan syakhsiah Islamiah, syakhsiah Muslim, walaupun baik. Karena baik dia itu dari segi mungkin dari segi basic dia saja. Ya, bukan mana dibina di atas satu kesedaran iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dibina di atas kesedaran iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma basic. Basic ini basic moral, akhlak biasa. Ya, pada orang kita, orang Melayu pun ada, orang lain pun ada. Tapi itu ialah basic umum yang ada pada mana-mana orang. Dia tidak boleh menjadi sukatan ataupun neraca untuk menilai dia bersyakhsiah Islamiah dalam arti kita sebenarnya. Perlu dia jelaskan dulu hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi melahirkan syakhsiah Islamiah. Kalau tak jelas di sini, maka kita tidak boleh menganggap seorang itu bersyakhsiah tinggi misalnya. Mungkin nilai orang lain, bukan nilai Islam, nilai lain boleh, nilai Melayu boleh. Orang tinggi, mungkin nilai Melayu boleh, tapi nilai Islam lain. Ya, dia kena tentukan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu untuk melahirkan syakhsiah Muslim yang betul. Jadi kita dapati orang mukmin ni sentiasa yaqiz. Orang mukmin sentiasa, orang Muslim mukmin sentiasa yaqiz. Yaqiz ni sentiasa sedar. Dia buat apa pun dalam keadaan sedar. Buat dalam keadaan sedar. Buat dalam keadaan dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lakukan apa saja dalam keadaan dia ingat, dia sedar, dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan atas dasar tradisi atau budaya biasa yang lahir dalam kehidupan masyarakat. Ya, sekarang ni banyak orang kata budaya. Jadi sikit-sikit budaya. Budaya kerja, budaya macam-macam lah budaya. Jadi budaya ni lahir daripada apa? Kita nak bukan budaya, kita nak satu taklif yang syar'i dan kita sempurnakan itu dengan rasa sedar, rasa faham. Bukan mana lahir biasa menjadi satu budaya. Kalau kita bersih, kata budaya kita ialah budaya bersih. Kalau kita cekap, budaya kita budaya cekap. Bukan. Dia tak yang macam tu. Kita nak rasa hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat apa pun kita hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala jelas. Iaitu mukmin yaqiz. Dia sedar. Dia buat apa pun dalam keadaan sedar. Bukan dia buat sesuatu dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. Ya, orang buat lagu tu, kita buat lagu tu. Budaya kerja kita macam tu, kita buat macam tu. Kita rajin. Sebab kita rajin, ya, kita orang Melayu rajin. Macam kata orang Jepun, kenapa mereka rajin?
budaya mereka rajin. Orang Korea rajin, budaya mereka rajin. Kita pun nak wujudkan budaya rajin kerja. Tanpa tahu hubungan. Pasal apa kita rajin? Nak kata orang Melayu rajin? Dapat dekat tu aja. Tak ada apa-apa. Kita rajin pun, kita buat macam mana kerja pun, tak ada apa kita dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak pastikan bahawa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa subur, sentiasa segar, sentiasa duk ingat, sentiasa duk kita kata yaqiz dalam bahasa Arab katanya. Kita sedar. Ini bagi nak melahirkan ataupun untuk melahirkan khasiat Muslim nanti kita sebenarnya. Sekarang ni kita macam-macam disaran, macam-macam disogok. Sampai kita tak boleh nak faham. Mana satu kita nak ambil? Ini masalah dia. Oleh itu kita kena rujuk baliklah kepada sumber-sumbernya yang muktabar. Jangan kita dengar cakap orang sebelah mata. Kalau orang tu tidak boleh bawa dalil, tak boleh bawa bukti. Mana ada bukti? Bawa kitab, jangan bercakap itu saja. Kitab. Ini dia kitab. Dia ada apa? Kitab. Ini kitab Syakhsiyah Muslim. Tangan Dr. Muhammad Ali Hashimi. Ya. Ini dia bercakap tak ada apa? Tak ada bukti, tak ada hujjah, tak ada dalil, tak ada sanad. Jadi yang menjadi masalah dalam masyarakat kita. Manusia ni dia orang bawa apa pun dia boleh ikut. Bawa apa pun ada pengikut dia. Ya, lebih lagi yang bersifat juz'i, cukup senang iltizam. Sifat juz'i bukan sifat Islam yang syamil kamil tu, dia sifat juz'i. Cukup senang dia iltizam. Misalnya tren sufi, banyak yang sufi. Atau tren zakah, banyak yang syok dengan tren zakah. Mereka, ya, dia satu juz. Tapi nak ambil keseluruhan Islam yang sifat kamil syamil dan semua untuk melahirkan syakhsiyah ni, ini payah. Nak iltizam dia cukup payah. Ya. Dia boleh setengah tu boleh siang solat, dia solat baik, elok solatnya. Tapi muamalah keluarga, kehartaan tak boleh. Tak boleh nak iltizam. Tak boleh nak iltizam. Ya. Mai yang lain pula tak boleh. Mai yang ni tak boleh. Dia boleh satu-satu. Jadi yang satu-satu tu nak iltizam satu-satu bahagian daripada Islam memang senang. Tapi nak iltizam seluruhnya memang sukar. Sebab itu kita nak lahir syakhsiyah Muslim ini, kita kena balik melihat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bentuk syakhsiyah Muslimah, anggota-anggota ya ummah itu seorang melahirkan ummah yang membawa syakhsiyah Islamiyah nanti kata sebenarnya macam tu. Jadi mukmin yaqiz, orang mukmin ni sentiasa sedar. Jadi bagaimana kita nak faham al-mu'min yaqiz ni? Inna awal ma yatatallabuhu al-Islam min al-muslim an yakuna mu'minan billah haqqal iman wa wathiq as-silah bihi دائم الذكر له والتوكل عليه يستمد منه العون مع أخذه بالأسباب ويحس في أعماقه أنه بحاجة دوما إلى قوة الله وعونه وتأييده مهما بذل من جهد ومهما اتخذ من أسباب. Yang pertama sekali Islam menuntut kepada seorang Muslim ialah supaya dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya sebenarnya kuat hubungannya dengan Allah. Mana wasiqus silah bihi, mana ikatan hubungan dengan Allah itu kuat.
Jadi bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk amalan, dalam bentuk pelaksanaan yang lahir daripada mukmin itu. Bukan kata-kata aku kuat hubungan dengan Allah SWT. Boleh kita punya dakwah saya kuat hubungan dengan Allah SWT. Bukan yang itu, bukan kata-kata itu, tapi amalan dia. Dia tengok amalan dia, nampak hubungan dia dengan Allah SWT. Ya. Dan bukan mana dakwaan, karena amalan dia, tindakan dia. Daim zikr lahu, sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dia nak buat apa pun dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul alaihi, dia sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastamid minhu al-aun, maka dia apa dia kata yastamid min aun mana dia minta bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana pertolongan, penentuan dalam semua tindakan itu, natijahnya ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Bukan dia. Ma'akhzi bil asbab, tapi dia kena ambil semua sebab. Mana wasilah, dia gunakan wasilah yang syarak, dia gunakan. Kalau dia nak pandai dalam pelajaran misalnya, boleh dia nak i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia membaca. Dia kata saya berhubung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah beri ilmu kepada saya. Ya, tanpa dia baca. Tak. Kena ambil asbab dia. Mana ambil asbab dia? Kena belajar, kena menuntut, kena berguru, kena baca sungguh-sungguh. Ya. Tak cuai, tak main, tak buang masa. Ya, ambil macam-macam wasilah yang digunakan, wasilah moden kan, yang tak moden kan, semua kita gunakan untuk kita belajar, ya, untuk dapat ilmu, untuk kita ambil semua asbab supaya kita berjaya dalam ilmu pengetahuan. Tapi berjaya itu siapa yang beri? Adakah asbab itu yang beri kita kejayaan? Selalulah datang, saya study kuat, saya baca 4-5 jam sehari. Ya, guru saya bagi dorongan kepada saya, sebab tu saya dapat 5A. 9A ke? 10A ke? Ya, tak. Ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nak jelaskan hubungan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan natijah, bukan kita, bukan usaha kita, bukan siapa-siapa, tapi ialah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ambil semua asbab, ma'akhzihi bil asbab, dia ambil semua asbab. Ya, itu kalau nak seorang pelajar kita nak. Itu juga seorang pekerja. Ya, seorang peladang, dia nak berjaya dalam hidup dia sebagai seorang peladang. Seorang engineer, seorang doktor, seorang siapa lagi, pegawai dan sebagainya. Semua dia nak kena ambil asbab semua sekali dalam bidang dia. Ya, baru dia dari segi keputusannya, dari segi natijahnya ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari usaha dia, bukan kerana dia bersungguh-sungguh, itu sebagai asbab saja, sebagai syarat saja.